Dan seterusnya kita persilakan pada peserta kita yang kelima, Encik Muhammad Idris Zizan bin Idris daripada IAB Cawangan Sabah. Dipersilakan tuan. Okey, Encik Muhammad Idris Zizan bersedia? Encik Muhammad Idris? Ya. Okey, sekiranya anda bersedia, anda boleh terus mulakan. Kami akan terus ketukkan loceng di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris Zizan bin Idris, Jom Relief SRSB 1 MPQL 1 2020. Satu hari bulan September saya melapor diri pada Guru Besar SK Srigaya untuk memberitahu beliau bahawa saya akan melakukan perantisan 2 di sana, dan seminggu saya di situ saya berkenalan dengan semua JPK dan juga guru besar untuk mendapatkan maklumat. Dapatan saya adalah 58 orang guru, 973 orang murid, 24 bilik darjah dan 11 AKP. Ibu bapa yang ada di sekolah ini adalah mereka yang bergolongan berpendapatan tinggi. Saya menggunakan SWOT analisis untuk mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Kemudian saya mendapat strategi setelah saya susun meningkatkan kemahiran ICT dengan kerjasama NGO. Strategi kedua, meningkatkan kualiti sistem, mengesan keberadaan guru melalui kemahiran ICT, meningkatkan kualiti kokurikulum dengan sumbangan PIBG dan meningkatkan kualiti relief guru apabila mengganti kelas yang ditugaskan dengan menggunakan alat bantu pengajaran pembelajaran. Saya mendapat isu, alhamdulillah, guru mempunyai kemahiran ICT yang rendah. Bila saya rujuk kepada SKPMG 2, dia berada dalam standard 3, 3.1.2, pengurusan mata pelajaran. SKPMG 2, standard 2.4.1, pengurusan sumber pendidikan. Bukti, maklum balas daripada guru dan juga hasil pemerhatian PDPC guru. Saya dapatkan TNA. Syukur alhamdulillah, saya mendapat perkara yang mereka inginkan adalah pengurusan sumber PDP melalui YouTube dengan PDPC. Diikuti dengan PLC dalam PDP, PLC Google Classroom. Saya gunakan pintas sebagai satu alat yang memang perlu saya gunakan dan meletakkan bidang keberhasilan itu guru berkualiti. Dan program ini kami namakan Jom Relief yang merangkumi sistem database, penyimpanan maklumat, penyusunan PDPC dalam YouTube channel untuk kegunaan relief dan juga latihan kepada pelajar sebagai tugasan yang diberikan di rumah melalui Google Classroom. Pelaksanaan, pasti saya perlukan big data analisa. Sebab itu saya bergaul dan berjumpa dengan PK-PK, mendapatkan maklumat mereka, data APDM, data operasi, data sekolah, data kejayaan dan juga data keberadaan sekolah. Saya menghubungi Kinabalu Kodes untuk bersedia sebagai penceramah dalam pelaksanaan ini. PLC saya gunakan sebagai satu pendekatan. Latihan menguasai teknikal YouTube juga perlu dimasukkan di dalam pelaksanaan ini. PLC akan kita buat mengikut mata pelajaran. Dan pelantar yang kita akan gunakan adalah Google Classroom untuk mengukur, melihat guru telah menggunakan dan juga murid telah menjalankan perkara tersebut. Guru akan membudayakan PLC ini dalam PDPC. Guru besar terlibat sama dalam program selaras dengan standard SKPMG 2 1.3.3 PGB sebagai pendorong. Alhamdulillah, kami sudah ada satu database yang menyimpan data maklumat yang berpusat
keberadaan guru, murid dan juga kejayaan untuk sekolah ini. Jalinan dan juga jaringan, kita panggil Kinabalu Kodes untuk membantu memberi penerangan kepada sekolah ini berkaitan kepentingan, kelebihan yang boleh mereka dapat melalui YouTube channel. Ini telah dibuat pada 28 hari bulan September 2020 pada hari Isnin. Terima kasih kepada guru besar yang sudi memberi sokongan kepada program ini. Untuk memastikan supaya bengkel ini dapat diserapkan kemahiran teknikal, setiap hari kami sediakan ruang untuk guru-guru di bawah PLC mata pelajaran untuk datang ke makmal komputer mendapatkan latihan. Kita ambil mata pelajaran utama sebagai perkara penting yang mereka akan laksanakan. Ini adalah workflow YouTube Zoom Relief 2.0. Kita dapatkan mata pelajaran utama, kita buat rakaman, kita terangkan perkara-perkara yang diperlukan oleh guru yang sebelum ini mungkin baru bagi mereka. Kita bagi mereka cinta kepada perkara ini dan kemudian kita terangkan bahawa perkara ini mudah. Dan selepas itu, barulah kita serahkan kepada panitia, kemudian barulah kita upload ke YouTube channel pembelajaran Sekolah Kebangsaan Srigaya. Syukur Alhamdulillah, guru-guru ini telah menunjukkan bahawa mereka telah membuat satu channel yang melibatkan mata pelajaran sains, matematik, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Mereka gunakan di dalam Google Classroom 6SJ. Kata ganda imbuhan daripada YouTube channel SK Srigaya. Mudah untuk kita membuat penilaian adakah tidak murid menjawab atau tidak. Murid boleh memberi respon kepada perkara tersebut. Dan ini adalah jalan kerja Zoom Relief 2.0. Yang pertama, kita gunakan data. Big data ini kita dapatkan daripada rakan-rakan guru yang memegang data utama untuk kita buat analisa keberadaan guru, mata pelajaran mana yang perlu kita buat di dalam digitalize ini. Kemudian perkara kedua, YouTube channel yang akan dikelolakan selepas ini oleh guru ICT dan guru perpustakaan media akan diselia oleh mereka. Kemudian Google Classroom, guru ICT dan juga semua guru. Mereka akan gunakan pelantar ini kerana KPM telah menyediakan bahan ini. Dan mereka perlu menggunakan dan perlu menggunakan bahan tersebut, iaitu bahan-bahan daripada channel yang mereka create sendiri. Dan bahan ini boleh digunakan untuk relief dan juga akan digunakan untuk kerja rumah, latihan, terutamanya keadaan COVID-19 sekarang yang tidak pernah kita duga yang kita akan hadapi. Yang dunia adalah VUCA. Jadi ini memerlukan satu pandangan yang sangat jauh, persediaan di mana pengajaran pembelajaran akan ke online. Kurang-kurangnya Sekolah Kebangsaan Srigaya mempunyai simpanan PDP pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru-guru dan dapat meringankan beban guru-guru tersebut. Sebagai pemantauan program, saya menggunakan OPPM. Memang salah satu perkara yang perlu kita gunakan untuk melihat sejauh mana perkara ini telah dapat dilaksanakan. 3. Instrumen soal selidik, hasil kerja guru murid dalam Google Classroom dan kita kumpul data dan juga analisanya, borang maklum balas, mengkaji semula kemajuan, penilaian pemantauan yang dilakukan secara berkala dan berterusan, membuat perubahan yang sesuai. Syukur Alhamdulillah, 4 PLC mata pelajaran telah dapat dihasilkan sebagai satu permulaan yang sangat bagus di mana keadaan yang kita tidak sangka ini. Kemahiran ICT guru juga telah meningkat
daripada sedia ada 40% kepada 60%. Pembudayaan PLC juga berlaku dan memudahkan tugas guru. Tindakan susulan selepas ini, setelah melihat walaupun beberapa minggu, PLC peer coaching akan kita gunakan. One-to-one berpandukan pada guru yang perlu dilatihkan kemahiran. Mengikut mata pelajaran. Kemudian kita kenal pasti yang masih perlu bantuan. Coach, guru yang boleh mengajar, kita minta bantuan PPD untuk melatih mereka menjadi coach. Motivasi berlaku di sini dan kita fokus untuk mereka menguasai kemahiran ICT. Apabila saya rujuk kepada SKPMG 2, pengurusan mata pelajaran 3.1.2, 3.1.2.2, program meningkatkan kualiti pengajaran guru. Tahap tindakan yang perlu saya ambil, tahap kualiti yang perlu saya lihat. Mengembangkan potensi guru berlaku, tak kenal maka tak cinta. Galakan amalan profesional, ilmu dan pintar selaras dengan dunia VOCA dan IR 4.0. Akan berlaku connecting the dot. Guru cemerlang, murid gemilang, sekolah terbilang. Dalam menghadapi COVID-19 ini, semangat guru-guru Sabah untuk PDP mengingatkan saya kepada pantun ini. Patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat siku, patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ijim Zizan bin Idris. Kita bukakan kepada panel penilai untuk mengemukakan sebarang soalan. Silakan. Ya, silakan. Puan Hasanah. Oh, kita kehilangan suara ya. Ya, Puan Hasanah, kita kehilangan suara Puan Hasanah. Puan Hasanah daripada Sarawak. Kita tidak dapat mendengar dengan jelas suara Puan Hasanah. Mohon untuk Puan Hasanah untuk mengemukakan soalan itu sekali lagi. Kepada panel lain. Okey, Encik Muhammad Idrim Zizan. Ya, saya Tuan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data yang Tuan kumpulkan, Tuan menggunakan SKPMG 2 standard 3. Ya, Tuan. Tadi Tuan merujuk kepada dapatan berkaitan guru. Kenapa tidak guna SKPMG 2 standard 4? Kalau dilihat daripada standard tersebut, saya rasa masih boleh kita kaitkan dengan perkara kemahiran ICT, Tuan. Sebab itu saya pilih standard tersebut dan dia boleh dikembangkan mengikut perkara yang berkaitan dengan kemahiran guru, Tuan. Ya, Encik Rosli. Standard 3 tu pengurusan kan? Ya. Standard 4 PDP guru. Jadi adakah ya, Encik Rosli, teruskan. Nampaknya kita kehilangan juga suara Encik Rosli ya. Kita tak clear. Mungkin ada gangguan capaian di Genting Highland setakat ini dan juga di Sarawak. Sekiranya ada panel lain yang ingin mengemukakan soalan? Okey, boleh dengar ke? Ya, Encik Rosli. Okey. Hello, boleh dengar? Ya, boleh. Teruskan, Encik Rosli.
Cik Rosli? Cik Rosli? Nampaknya kita ada gangguan. Boleh dengar ke? Kita boleh dengar. Kita boleh dengar suara Cik Rosli. Okey, dia macam ni. Tadi Tuan Muhammad Irem Zizan maklumkan data untuk berkaitan dengan guru menggunakan SKPM G2 standard 3. Jadi soalan saya, mengapa tidak gunakan SKPM G2 standard 4 untuk guru? 3 tu untuk pengurusan. Okey. Ya, Cik Muhammad Idris Zizan telah pun menjawab tadi ya. Cik Idris, boleh ulang sikit? Ya, standard 3.1.2 dia melibatkan pengurusan mata pelajaran. Saya percaya dengan pengurusan, kita kena mulakan dengan pengurusan. Kita bila pengurusan sesuai, teratur, maka perkara tu akan kita dapat bagi tahu sebab kita fokus Standard 4 untuk kita fokus kepada mata pelajaran. Sebab itu saya letakkan 3.1.2 dan kalau sekiranya ada standard yang sesuai, lebih sesuai, insya-Allah kita akan saya terima perkara itu. Sebab saya lihat ini lebih kepada pengurusan mata pelajaran dan bagaimana kita urus, bagaimana kita susun daripada satu data, kemudian kita dapatkan mata pelajaran, kita cari program yang kita nak guna, kemudian lepas itu di mana kita nak lihat keberhasilannya. Jadi saya lihat di situ ada pengurusan, penyusunan. Dan sebab itu kita letakkan standard 3.1.2. Dan mungkin nanti boleh kita related dengan apa yang Tuan Rosli katakan, iaitu pengurusan yang seterusnya. Sebab dia memang akan berkait juga. Sebab dia adalah satu di dalam satu standard, iaitu kita memang untuk kemahiran tersebut. InsyaAllah. Maaf kalau saya harap saya menjawab soalan ada ataupun. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Ya. Terima kasih Cik Rosli ya. Dengar bunyi kereta lalu lalang di belakang. Okey, seterusnya sekiranya ada panel lain, Dr. James.